لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merofakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya Dia, Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, bagi kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan insyaAllah kita akan tunaikan pula salat fardu isya secara berjemaah. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan itu ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita masuk pada malam hari ini pada hadis yang ke-17. Pada hadis yang ke-17 daripada kitab hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, maka dia kata Al-Hadisus Sabi'u Ashar, hadis yang ke-17. Dia kata al-amru bil ihsan wa rifqu bil hayawan. Dia kata tajuk yang kita nak baca pada hari ini, tuan-tuan, dia kata adalah perintah supaya melakukan kebaikan. Itu pertama. Kemudian wa rifqu bil hayawan, dan hendaklah dia berlemah lembut dengan segala haiwan-haiwan, yakni binatang-binatang. Tuan, jadi ini yang kita akan baca pada hari ini insya-Allah. Maka dia kata an Abi Yu'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu wa ardah. Dia kata, dalam hadis yang kita baca pada malam hari ini, ianya adalah riwayat daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu wa ardah, salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan Ansar. Dan dia juga kata
ada kena mengenal dengan Zaid bin Thabit. Dan Zaid bin Thabit ni siapa dia? Zaid bin Thabit ni dia adalah penyair pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maknanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ada orang-orang yang bersyair memuji-muji kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu ni dia adik-beradik dan juga saudara kita kata kepada Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu wa ardah. Jadi dia kata an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah berkata, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ihsan kepada setiap sesuatu. Dan ini pertama daripada matan hadis yang kita baca. Kata Nabi SAW, semua perkara yang kamu lakukan mesti kena ada ihsan. Dan tuan, ihsan ni apa dia? Ihsan ni adalah melakukan kebaikan. Dan tuan, ihsan ni adalah kita memberikan kebaikan kepada semua perkara. Dan tuan, maka inilah Islam kita. Dan tuan, bahkan siapa-siapa yang nak beramal dengan sebaik-baik amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia ada sifat ihsan. Kerana tu bila Jibril alaihi salam dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, khabarkan kepada aku berkenaan dengan ihsan. Dan tuan, ihsan yang apa dia? Maknanya adalah berbuat kebaikan. Dan tuan, tak ada lagi dah amalan yang lebih baik daripada amalan kita melakukan ihsan. Dan tuan, ihsan adalah berlaku baik kepada semua perkara. Lalu kata Nabi SAW, yang dinamakan ihsan itu ta'budullaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah seperti kamu melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maknanya apa? Dalam setiap kerja buat kita yang kita nampak di situ adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi maknanya apa? Kalau satu orang diberikan amanah kerja, maka dia pun lakukan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan pasal apa? Kerana dia lakukan itu adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaulah dia buat kerja, contohnya dia baiki rumah misalnya, dan nak kena ada ihsan pada baiki rumah. Macam mana dia ihsan pada baiki rumah? Dia buat bagi elok, halus dia punya kerja buat dia, dan dia buat sesuai dengan upah yang dia terima. Maka dia telah pun melakukan ihsan, kebaikan kepada orang lain. Dan maka kerana itu Nabi SAW kata, ihsan ni ta'budullaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olahnya seperti kamu melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia ni, kalaulah dia boleh tengok Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa-rasanya semua kerja buat dia akan jadi sangat-sangat baik kalau dia nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu Nabi SAW kita ni kata,
Sebab kita tak nampak lagi. Tuan, kita tak nampak lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, kita tak nampak lagi yang namanya adalah balasan syurga Allah. Tak nampak lagi. Tuan, kita tak nampak lagi yang namanya adalah azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, tapi Nabi SAW dia pernah cerita satu cerita, dan daripada cerita inilah Nabi tergelak besar. Tuan, Nabi dia tergelak besar dalam seumur hidup Nabi cuma 3 kali saja. Kita tak, kita setiap masa gelak besar. Kita setiap masa. Kadang-kadang benda tak perlu gelak, dia pergi gelak, Allah Alam lah. Nabi SAW dalam seumur hidup Nabi SAW, yang Nabi gelak besar ni cuma 3 kali sahaja. Tuan, kemudian macam mana Nabi SAW gelak? Disebut dalam Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Nabi kalau dia gelak hanya menampakkan gigi-gigi Nabi SAW. Jadi Nabi ni kalau dia gelak besar, nak tahu dia gelak besar, dia dia ketawa, kemudian menampakkan gigi-gigi baginda Nabi SAW. Kalau Nabi ni dia ketawa biasa, kata Nabi hanya tersenyum dan tidak akan menampakkan gigi dia. Jadi yang Nabi gelak nampak gigi ni seumur hidup dia cuma 3 kali sahaja. Maka salah satunya adalah daripada cerita ni. Maka satu hari Nabi SAW cerita, kita ni kerana kita tak nampak lagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tak nampak lagi bagaimana syurga, bagaimana neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita boleh nampak semua ni, kerja buat kita akan semuanya ihsan, semuanya yang paling baik. Itu hari Nabi SAW cerita, nanti dekat akhirat kata Nabi, ada 2 orang yang bergaduh atas dunia. Kata lagu kita lah, atas dunia ni bergaduh ni pula kadang-kadang tuan-tuan, dia tak mengaku sampai 7 keturunan. Sampai 7 keturunan, jangan kata 700 keturunan pun aku tak akan mengaku saudara sampai bila-bila. Kata ada tak orang yang macam ni ada, sampai ke mati pun dia tak maafkan orang, sampai ke mati pun tali persaudaraan dibiarkan putus macam tu. Kata kita ni dibenarkan tidak bertegur siapa hanya 3 hari sahaja. Kata Nabi SAW, diharuskan untuk seseorang itu tidak bertegur siapa hanyalah 3 hari, kata Nabi SAW. Dan pasal apa yang 3 hari ini? 3 hari ini adalah tempoh bertenang. Kata macam kita dengan lelaki bini lah, ada rumah tangga kita. Kata bila balik-balik rumah, tengok-tengok isteri tak masak nasi, tak tanam nasi. Kata bukan dia tak masak nasi, dia terlupa nak tekan riuk nasi tu. Lupa tekan. Ini biasa, ni saya cerita ni biasa berlaku kat kita lah. Kan? Benda apa ni dua-dua duk mengajar kan? Jadi pagi-pagi itulah nak pergi hantar anak kadang-kadang. Lepas tu masa tu lah nak masak nasi dulu. Tuan, balik-balik nasi ku mana? Allah dia kata balik, lupa nak tekan periuk. Tak faham ambil dia pergi beli nak. Tak pergi beli juga. Masya Allah. Tuan-tuan, jadi apabila dalam apa ni kita mengacu, dalam keadaan kita berbaik macam tu, kadang-kadang dia cuma 1 jam saja. Kadang-kadang dia cuma 1 hari saja, kadang-kadang 2 hari saja. Sebab itu kata Nabi SAW, la yahjur akhaka fawqa 3 atau kama qala Rasulullah. Kata Nabi SAW, jangan kamu hindari, jangan kamu jauh daripada saudara kamu melebihi daripada 3 hari, kata Nabi SAW.
Jadi kata Nabi SAW, nanti pada hari akhirat ada dua orang yang bergaduh. Dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu salah seorang daripadanya berkata kepada Allah. Jadi Nabi cerita ni, sampailah Nabi tergelak. Dan maka kawan dia kata, ya Allah, dulu saudara kita ni yang seorang ni dia selalu buat zalim kepada aku, ya Allah. Hari ini aku nak semua dosa-dosa aku biar dia tanggung. Pada hari ini aku minta supaya kezaliman yang dia buat engkau azab dia, ya Allah. Dan Allah Ta'ala benarkan ataupun tidak, Allah Ta'ala benarkan. Dan orang yang kena zalim ni, doa dia dikabulkan oleh Allah dunia dan akhirat. Kerana itu kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya, yang pertamanya, iaitulah doa al-walidain, doa kedua ibu bapa. Dan doa ibu bapa ni dia tidak ada hijab dan dia terus akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masya-Allah, ni kami rasa sendiri. Saya rasa sendiri. Dulu ni kata tempat saya dengan isteri mengadu, yalah, apa ni kami ni tahun akhir di Rusia masih menikah dah. Gantai dah nak menikah. Jadi kehidupan orang menikah ni biasalah, menikah pula tengah belajar. Menikah tengah belajar ni ada dia punya cabaran-cabaran dia. Ni nak cerita betul punya cerita. Dan nak kata bahawa doa orang tua ni tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni nak cerita sikit. Mungkin ada di antara kita yang masih lagi ada ibu dan juga ayah. Jaga mereka bagi elok. Kenapa? Doa mereka tak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan saya masa dia nak periksa Quran. Dan tuan, kami budak-budak pengajian agama ni setahun wajib hafal 2 juzuk. Wajib kena hafal. Kita bahagian kita tak apa lah. Bahagian kita tak apa lah. Muka kita dah hafal Quran lah. Tak apa. Dan tuan, yang bahagia orang perempuan kita ni yang tak pernah hafal Quran, tak pernah apa. Dan tuan, dia kata beratnya nak hafal 2 juzuk ni. Tuan, sampai pada hari periksa, hafalan yang dia duk hafal itu hilang. Berbayang tengok. Hilang tak ingat apa dah. Tuan, dia jawab periksa, dia kata apa? Dia kata sambil aku nangis. Teriak pasal pada tahun akhir dah ni. Kalau andai kata satu paper ni tak lepas, kena repeat balik semula. Tuan, menangis dia masa jawab periksa ni. Tuan, dia buat jalan. Dia balik rumah, dia pun telefon mak dia. Masya Allah. Tuan, mak ni kata sikit tak apa, jangan bimbang-bimbang. Mak doa dengan Allah Ta'ala insya-Allah. Tuan, mak mentua kami buat apa? Buat solat sunat hajat 2 rakaat, baca Yasin pula lagi. Tuan, doa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan, keluar result, keluar keputusan, cemerlang keputusan Al-Quran ni, cemerlang. Dan saya tanya pada dia, hari tu kata tak boleh jawab apa? Dia kata pensyarah tanya suruh sambung surah Baqarah, saya pergi tulis surah Ikhlas. Tak surah Ikhlas apa dia? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lepas tu dia tulis apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dan sekali dia tulis apa? Qul a'udzu birabbin nas. Cukup 3 qul. Tapi nak kata doa orang tua ni tak ditolak oleh Allah, keluar rizal, keluar nanti dia cemerlang. Masya Allah. Maka benar kata Nabi SAW, doa 2 orang tua tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, doa al-musafirin, doa orang-orang yang sedang bermusafir, tak ditolak oleh Allah.
Karena kita kalau waktu cuti biasa kita pergi jalan. Karena perjalanan kita yang membolehkan kita solat jamak dan juga qasar. Tuan-tuan, pada waktu itu ambil peluang berdoa kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Doa orang yang bermusafir tak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan naik bas, tuan-tuan naik kereta dengan anak-anak, tuan-tuan tengah dalam perjalanan ataupun berhenti dekat RNA, tuan-tuan doa dengan Allah Ta'ala. Doa orang musafir tak akan ditolak oleh Allah. Tuan-tuan, yang ketiga ni doa yang Allah tak tolak, da'watul mazlum. Doa orang yang kena zalim. Tuan-tuan, sebab itu jangan buat zalim pada orang. Kalaulah orang yang kita zalimi ni dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ni bila dia berdepan dengan Allah Ta'ala, dia kata, ya Allah, hari ini dosa aku biar dia tanggung. Ya Allah, hari ini segala apa kesusahan bagi dia tanggung. Dia menzalimi aku, ya Allah. Dan Allah Ta'ala kata boleh, tak ada masalah. Hari ini semua dosa-dosa kamu dipindahkan kepada dia. Kemudian segala kesusahan kamu dia akan tanggung, kata Allah. Dan lalu Allah nak menghiburkan orang yang kena zalim ni. Dan Allah Ta'ala bawa dia. Allah Ta'ala bawa dia pada satu tempat. Allah Ta'ala buka tempat tu. Dan bila dia tengok tempat tu, Masya Allah, hebat tempat ni. Dan diriwayatkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi kata, tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjuk ni, dia punya bangunan dia bertakhtakan dengan permata. Tuan boleh kita bayar tak? No? Kalau bangunan tu dia dibina daripada bata, daripada simen, yang ini dia diperbuat daripada batu permata, punya indah bangunan di tempat tersebut. Masya Allah. Lalu orang ni kata apa, ya Allah, kalau boleh akulah yang menghuni tempat ni, ya Allah, bagikan tempat ni kepada aku, ya Allah. Lalu Allah Ta'ala kata tak boleh. Kata nanti esok ni bila dah tengok syurga, dia rasa nak masuk syurga. Kerana tu di dalam surah Sajadah misalan. Kata dalam surah Sajadah ada orang yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nak hidup balik semula. Dan mereka kata apa? Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, balikkan kami semula di atas muka bumi, kerana pada hari ini kami dah yakin pada Engkau, ya Allah. Kata tapi nak balik lagu mana? Moga dia dah pergi ke negeri akhirat, tak boleh balik dah atas dunia. Dan maka Allah Ta'ala kata tak boleh, kamu tak boleh duduk tempat ni. Lalu orang ni tanya dengan Allah Ta'ala, ya Allah, tempat yang indah ni untuk siapa? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, ketahuilah, tempat yang indah, yang hebat ni aku sediakan untuk orang yang sedia memaafkan orang yang menzalimi diri dia. Siapa-siapa yang kena zalim dengan orang, kemudian dia maafkan orang tersebut, maka tempat ni adalah hak dia. Dan bila dah Allah Ta'ala kata macam tu, dia kata dengan Allah Ta'ala, ya Allah, kalau macam tu aku maafkan dia. Tuan-tuan, maka Nabi SAW ketawa bila mana meriwayatkan cerita ni, sehingga menampakkan gigi Nabi SAW. Kenapa? Kerana manusia belum lagi nampak yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tak nampak lagi. Dan tuan, manusia tak nampak yang dikatakan syurga. Manusia tak nampak lagi yang dikatakan dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak nampak. Dan kerana itu kata Nabi SAW, ihsan ni ta'budullaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah dan kamu menjadi hamba kepada Allah seolah-olah macam kamu tengok kepada Allah. Tanda kita kalau Allah Ta'ala tu ada tengah-tengah ni, tanda kalau kita nampaklah
majlis kuliah ini sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Kata Nabi kata apa majlis kuliah macam ni? Raudhatun miryadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan, kalau kita nampaklah dengan mata kepala kita, tuan, rasa-rasanya lah. Semua tu pegang kitab lah. Semua tu pegang pen catat pasal apa? Kerana dia nak beramal dengan semua ilmu yang dia duk dengar. Kerana apa? Nak mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi SAW, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan itu ke atas setiap sesuatu. Tuan, jadi apa yang kita buat ni, kerja buat kita pastikan kerja buat kita adalah yang terbaik. Dan kerana itu Nabi SAW kata, Nabi beri contoh, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ. Apabila kamu nak membunuh, فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ, maka hendaklah kamu bunuh dengan sebaik-baiknya, kata Nabi SAW. Dan jangan kita baca hadis ni balik sekali lagi kita mudah-mudah pergi bunuh orang. Jangan mudah-mudah. Seperti ada sebahagian daripada orang, bila Allah Subhanahu wa ta'ala kata wa qatilul musyrikin, dan hendaklah kalian perangi orang-orang yang musyrik kepada Allah. Tuan, dia aku kira tengok orang kafir kira nak bunuh. Kata inilah yang berlaku di negara-negara Timur Tengah sana terhadap kelompok-kelompok yang ekstremis, yang melampau, yang mereka ni tak faham Al-Quran dan mereka tak faham hadis Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala kata, ayat tu ada tak? Ayat tu ada di dalam Quran. Allah Ta'ala kata, wa qatilul musyrikin, dan hendaklah kamu bunuh orang-orang yang musyrik. Tuan, maka pantang dia tengok, oh hang Cina, dia pun ambil parang, ambil pisau, pergi bunuh kawan ni. Tuan, oh hang Yahudi no, tuan, dia pun pergi bunuh kawan ni. Tuan, bukan itu yang diajak oleh Nabi SAW. Dan bukan itu pula yang dikehendaki daripada ayat tersebut. Tuan, wa qatilul musyrikin. Ni ada perbincangan bahasa Arab, tapi tak apalah, yang tu kita tak mahu tuan. Tapi makna daripada ayat ni, apabila kaum musyrikin menyerang kamu, maka hendaklah dilakukan serang balas kepada mereka. Dan ini yang dimaksudkan daripada ayat tersebut, wa qatilul musyrikin, dan hendaklah kaum musyrikin itu diperangi. Maknanya apa? Kalau mereka itu menyerang, maka kita pun akan membuat serangan balas kepada mereka. Tapi kalau mereka berlaku baik dengan kita, kalau mereka tak kacau agama dan juga iman kita, dan bagaimana pula sikap kita dengan mereka? Dan kita menunjukkan akhlak yang mulia kepada mereka. Mudah-mudahan mereka akan tergolong dalam golongan orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ni dia nak bagi contoh. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. Bila kamu nak membunuh, maka pastikan dengan cara yang paling baik kamu bunuh orang tersebut. Dan siapa dia orang yang kena bunuh ni? Antaranya adalah orang yang dibalas dengan qisas. Misalnya, tuan, dia pergi bunuh orang, dia pergi bunuh anak orang. Tuan, tiba-tiba waris tak mau memaafkan.
Dan kalau waris dia memaafkan, tak ada masalah. Dia akan terlepas daripada hukuman. Cuma dia hanya membayar denda. Tak apalah, nak bayar denda pun tak apa. Yang penting dia masih lagi boleh hidup lagi. Tuan-tuan, tapi kalau dah orang kata, ya lah, macam anak-anak kita, contoh-contoh dulu kan pernah berlaku, tuan-tuan. Macam mana ada satu orang muda, umur dia 9 tahun. Bila budak ni pergi kedai, tengok-tengok dah tak balik rumah lah. Anak umur 9 tahun bila berlaku ni 7-8 tahun dulu kalau tak silap. Tuan-tuan tengok-tengok mereka tu cari ya Allah, tinggal apa ni geret lah dekat tepi jalan. Tuan-tuan, syahdu sangat. Pasal apa syahdu kita pun ada anak. Anak kita ni turun daripada kelas lambat sikit pun kita duk risau. No? Anak kita ni turun daripada kelas lambat pun kita dah risau dah. Tanya dia macam awak turun kelas lambat, orang lain dah turun dah. Tuan-tuan, anak kawan ni bila dia tunggu-tunggu tak balik-balik, bila cari-cari kata 2-3 hari, tengok-tengok geret kat tepi jalan. Cari jumpa. Bila jumpa ni habis dah, badan ni habis, organ-organ telah pun diambil, jantung ambil dah, buang pinggang ambil dah, kosong habis. Tuan-tuan, bagaimana perasaan seorang ayah pada masa tu? Tuan-tuan, dia telah bunuh orang ni, dia telah bunuh budak ni. Dalam Islam dia ada qisas. Qisas adalah maknanya balas bunuh, dan juga membalas dengan setara apa yang dilakukan oleh seseorang. Tuan-tuan, kalau dimaafkan oleh waris tak apa, lepas, cuma dia kena bayar denda. Tuan-tuan, tapi kalau waris tak lepas, nak buat lagu mana? Tuan-tuan, maka hendaklah dia itu tadi dibalas bunuh. Tuan-tuan, bila mana dia nak dibunuh, bila mana dia nak dihukum bunuh, kata Nabi SAW ini ajaran Islam. Dan sebab itu Islam dia jauh daripada ekstremis. Dan Islam dia adalah agama yang senantiasa ihsan kepada orang lain. Dan yang kena bunuh ni siapa dah? Orang murtad. Ini kena bunuh. Orang murtad, setelah kita ajak dia balik semula, istitabah. Setelah kita ajak dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia tak mau juga. Dan maka pada waktu itu hendaklah dia dihukum bunuh dia. Dan tuan, samalah juga dengan orang yang tak mau sembahyang. Dan tuan, pemerintah boleh ambil orang yang tak sembahyang. Dan sebab tu, kalau ada lah mana-mana pemerintah kita, orang jaga agama, tak sembahyang Jumaat, tiba-tiba kawan ni kena cukup dia, masuk penjara apa semua, tentang dia ada hak. Dalam kitab fiqh kata, orang yang tak sembahyang ni hendaklah ditangkap dia. Kemudian apabila ditangkap, diberikan nasihat kepada dia. Beri nasihat pada dia. Kemudian bila dah tak makan nasihat, bahkan dia menyatakan, kalau dia ada kata lah macam ni, saya tak sembahyang ni kerana saya berasa sembahyang tu tak wajib je lah. Dan setelah didakwahkan kepada dia 40 hari, 40 malam, tak mau juga, dan dia kata dia ingkar dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa itu halal dia punya darah dia, halal. Kemudian orang yang murtad tadi, halal dia punya darah dia. Tapi kata Nabi SAW, apabila kamu nak jalankan hukuman bunuh ni, fa-ahsinul qitlah, maka hendaklah dia dibunuh dengan cara hak yang paling baik. Dan disebutkan oleh ulama pada mensyarahkan hadis ni, dia kata apa? Kamu kena guna cara hak yang paling cepat mematikan orang tersebut. Dan sebab itu pada awal-awal Nabi SAW, pada awal-awal Islam dulu, pernah satu masa ada 2 orang hak yang dibakar pada mula-mula Islam dulu ni. Dan itu sebagai balas bunuh. Kerana dia pergi bunuh orang, maka dibalas bunuh. Dan
Lalu bila dijatuhkan hukuman, maka dua orang ni diputuskan antara dibakar dia. Kata bila dibakar, kata Nabi SAW tengok bila mana orang ni kena bakar. Kata bila kena bakar ni dia bukan terus mati dah. Kalau dia bakar daripada kaki dulu, dia pun perlahan naik atas. Kata menyiksa kawan tu. Maka kata Nabi SAW apa dia? Aku haramkan balas bunuh ini dengan cara membakar kepada manusia. Aku haramkan perkara ni. Maka Nabi kata, gunakanlah cara yang boleh mempercepatkan kematian seseorang tersebut. Dan dalam bab nak hukum bunuh pun, kita disuruh ihsan, berlaku baik. Kita berlaku baik kepada apa yang kita lakukan. Kemudian kata Nabi SAW, ada tadi tak lama lagi ni, kata Nabi SAW, wa idza zabahtum, ni tak lama lagi ni, dan apabila kamu menyembelih binatang penyembelihan, maknanya nak korbankan binatang korban, fa ahsinuz zibah, maka hendaklah kamu berlaku baik kepada haiwan tersebut. Allahu Akbar. Tuan-tuan, nak buat baik ni bukan setakat dengan manusia saja. Dengan haiwan pun kita kena berlaku baik. Tuan-tuan, satu hari ada seorang sahabat Nabi SAW, dia kata pada Nabi SAW, kata masa tu nak disembelih seekor kambing. Kata lalu sahabat ni kata, kawan ni dah pegang pisau. Kata dekat rumah dah asah pisau elok dah. Kata bila nak disembelih apa ni kambing ni, dia pun memberikan pisau ni kepada Nabi SAW. Nabi tanya pada dia, awak tak sembelih lah. Kata, maka kata sahabat ni, ya Rasulullah, dia kata, ana rahimtu syah, aku ni berasa kesian kepada kambing ni. Sebab tu esok kalau nak sembelih lembu, jangan orang yang apa ni kesian-kesian. Jangan. Dia kena bagi yang macam Undertaker, yang jenis tak senyum langsung. Tak memang. Dalam apa ni kitab fiqh pun disuruh kita ni bila kita nak menyembelih, sembelih dengan teman, jangan ada rasa kesian apa semua sekali. Kenapa? Dikhawatiri kalau penyembelihan itu tidak sempurna, daging orang nak makan. Maka kata sahabat ni, rahimtu syah, aku ni kesian kepada kambing yang aku nak sembelih ni. Apa kata Nabi SAW? Wasyah rahimtaka, dan juga kambing ni kamu rahmat pada dia, kamu kesian kepada dia, kamu kasih kepada dia. Rahimakallah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala juga mengasihi kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana kita kasih, kita kesian kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutamanya kepada hayawan macam ni sekalipun, dan rahimakallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati orang tersebut. Dan maka kata Nabi SAW, wa idza zabahtum, dan apabila kamu nak sembelih binatang sembelihan, fa ahsin zibah, maka hendaklah kamu berlaku baik kepada binatang sembelihan tersebut. Dan jaga-jaga mana masa kita nak jatuhkan dia, masa kita nak apa ni, nak sembelih dia. Allahu Akbar. Kalau tak biasa baik jangan. Bagi orang yang biasa jangan duk kakak. Pasal dulu masa saya mengajar di sekolah agama, saya ingat lagi, masa tu lebih besar lagi. Jadi ada masa kita nak tunggu nama naik pinsel ni setahun, baru nama naik. Jadi mohon guru sandaran. Dulu ada guru sandaran ngajak di sekolah agama. Kebetulan kita mengajak tu buat majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena masa tu bukan jalan ni kan. Kalau unta-unta ni, orang sebelih unta ni, lah ni dah banyak orang sebelih unta.
Jadi masa tu orang baru mula-mula nak kenal dengan unta ni. Jadi kami mesyuarat guru-guru semua sekali. Terbitlah satu natijah daripada mesyuarat tu. Dia berkata apa? Kita sembelih unta lah tahun ni. Kata, nah tuan, beli unta semua. Unta tu kemain punya besar. Kata tapi itulah bila tak biasa. Kata tak nak tarik, nak jatuhkan unta ni pakai apa? Pakai lori. Pakai lori tu ikat sana ikat menyembuk ayah dia. Masa tu arwah ayah saya ada lagi. Saya bawa balik lah dari unta tu. Dia kata aku tak gamak nak makan kan. Kata seksa dah nak apa ni, nak kaki dia jatuh ni seksa. Pasal tak biasa. Tarik kaki tu tak jadi. Mengerang sekali unta ni kuah menyembuk ayah dia. Allahu Akbar. Dan Nabi SAW kata wa iza zabahtum fa'ansinus zibha. Bila mana kamu nak menyembelih akan binatang sembelihan, pastikan kamu berlaku baik kepada dia. Lagu mana? Wal yuhidda ahadukum syafratah. Mula-mula hendaklah kamu asah terlebih dahulu pisau tersebut. Bagi dia tajam sungguh-sungguh. Bahkan ulama menyatakan, ulama kata, bila mana kamu nak sembelih, tarik dia di tempat penyembelihan yang khas. Jangan disembelih di hadapan kawan-kawannya hak yang lain. Dan jangan ditunjukkan pisau sembelihan kepada binatang yang akan disembelih. Tuan-tuan, pasal ulama diajak adab-adab yang seumpama tu kerana kita nak berlaku baik sekalipun dengan binatang yang kita nak sembelih. Maka kata Nabi SAW, wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaklah diasah terlebih dahulu pisau yang digunakan untuk menyembelih itu. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, wal yurih zabihatahu. Dan kamu kena pastikan kamu tidak menyiksa binatang yang nak disembelih ini. Tuan, maknanya kalau kita tambat dia, kena bagi makan. Selagi mana dia tak disembelih, bagi makan dekat dia. Kemudian hendaklah dibagi minum kepada dia, muliakan dia. Maka kata Nabi SAW, wal yuri zabihatahu. Hendaklah kamu selesakan binatang yang kamu nak sembelih. Maka hadis yang kita baca pada malam hari ini adalah menyuruh kita supaya kita senantiasa melakukan kebaikan. Tak kira siapa pun juga kita, baik peniaga, baik dia itu seorang pekerja, baik dia itu ustaz, baik dia itu orang awam. Setiap kerja buat kita kena ada ihsan, iaitulah nilai-nilai melakukan kebaikan dan ketaatan yang semata-mata kita buat itu adalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita faham dekat sini. Kalau niaga, contoh, kalau niaga dia buat elok-elok, dia jujur dan sebagainya. Atau kalau dia bekerja elok-elok. Kalau dia ustaz, maka dia bawa manusia ni supaya beriman dengan Allah, mengasihi Nabi SAW, bukan di atas kepentingan diri dan juga duniawi dia. Dan kiaslah kepada benda-benda yang lain. Tuan-tuan, kalau kita boleh buat ihsan ni, tuan-tuan, ihsan adalah amalan yang paling tinggi nilainya pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Nabi SAW senantiasa Nabi ihsan kepada orang. Tuan-tuan, antaranya Nabi ihsan kepada orang ni, Nabi tak lepas senyum daripada orang. Sehingga kan dalam riwayat menyebut Nabi SAW tidak pernah menunjukkan wajah yang tidak elok kepada sahabat-sahabat dia. Tuan-tuan, Nabi akan senantiasa tersenyum. Yang pertama. Dan yang kedua, sahabat menyatakan, kami kalau jumpa dengan Nabi SAW, kami tidak akan sempat memberikan salam kepada Nabi SAW.
Dan semuanya akan dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tunjuk kata apa ni? Nabi setiap masa ada. Tetapilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap masa Nabi itu adalah dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dan itulah merupakan amalan yang paling besar dan paling tinggi nilainya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang muhsinin, kerana Allah Subhanahu wa taala sebut innallaha yuhibbul muhsinin. Allah taala itu dia sangat-sangat kasih kepada mana-mana apa dia yang melakukan apa pun juga kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat tu, insya-Allah kita akan masuk pula pada pertemuan yang akan datang pada hadis yang ke-18 insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.